أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Malam ni 27 lah ke semalam? Malam ni 27 Rejab, orang duk sambut apa? Isra' Mi'raj lah. Ada orang tanya, ada amalan ibadat yang khusus ke? Atau ada apa-apa doa yang khusus ke? Jawapannya tak ada lah. Bukan suatu ibadat, dia suatu apa? Peristiwa. Tak ada kena mengena dengan ibadat ke doa ke, pada peristiwa saja berlaku. Isra' dan Mi'raj. 27 Rejab itu pandangan yang masyhur. 27 Rejab tahun 10 kenabian. Pandangan lain kata waktu Nabi dibangkitkan menjadi atau diutuskan menjadi Nabi, pada waktu itu dia berlaku Isra' Mi'raj. Ada yang kata apa nama selepas dibangkitkan daripada di kenabian 5 tahun setelah daripada itu. Hak ni semua tak ada dalil. Walaupun yang kata tahun di mana Nabi dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kenabian, itu Al-Imam Tabari pilih. Al-Imam Nawawi kata lepas al-bi'sah, lepas diutuskan sebagai Rasul 5 tahun berikutnya. Hak tu Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Tapi hak tu semua tak ada dalil. Ada lain pandangan sebelum hijrah, 16 bulan sebelum hijrah. Ada pandangan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ada pandangan 1 tahun sebelum hijrah. Tu ada Rabiul Awal, ada Muharram, ada Ramadan, tahun 13 hijrah, tahun 12 hijrah. Banyaklah pandangannya. Semua tak ada yang rajih. Para ulama pun tak boleh nak rajihkan mana satu dah, tak tahu. Kalau tengok 3 yang awal tadi kita sebut tadi, semua tahun 10 kenabian dan ke bawah. Khadijah meninggal tahun 10 kenabian. Waktu Khadijah meninggal, kefarduan solat belum ada lagi. Jadi sebab tu ditolak. Dan tak adalah apa-apa yang rajih pun dari sudut tarikhnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada tarikh pun dah tak tahu bila, macam mana pula ada ibadat khusus dan sebagainya. Babu ma jaa fi tahzibil Quran. Bab pembagian Al-Quran. Tahzib daripada perkataan hizib, zikir harian. Kita pernah dengar hizib, macam-macam hizib lah. Hizib itulah, hizib ini ada orang hizib Bahari lah, hizib Nawawi lah, hizib lah macam-macam. Jadi itu perkataan hizib. Ma jaa fi tahzib, dia kata pembahagian. Tahzib kita sebut tadi ialah al-hizbu ataupun al-wirdu, wirid yang dilazimi oleh seseorang. Itu maksud hizib. Wirid yang sentiasa dilazimi oleh seseorang, sama ada bacaan ataupun solat pun boleh juga, yang sentiasa melaziminya dipanggil hizib. Bab ni dia nak cerita tentang kita panggil apa, kekerapan ataupun ialah kekerapan bacaan Al-Quran. Dia nak bagi tahu mesti membaca atau setiap hari ataupun setiap malam dan sebagainya, seperti riwayat yang akan kita bacakan ni. Haddatsani Yahya an Malik an Dawud bin al-Husain an al-A'raj an Abdurrahman ibn Abdul Qari anna Umar ibn al-Khattab qala man fatahu hizbuhu min al-lail faqara'ahu hina tazulu asy-syamsu ila salati az-zuhr fa innahu lam yafuthu aw ka'annahu adrakahu. Dari Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al-Husain
dari Al-A'raj dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari bahawasanya Umar bin Al-Khattab berkata, barang siapa manfaatahu, siapa yang tertinggal hizbuhu, hizibnya, zikirnya, minal lail, pada waktu malam, faqara'ahu hina tazulu syamsu, kemudian dia membaca ketika tergelincir matahari, ila salatiz zuhur, sehinggalah salat zuhur, fa innahu lam yafuthu au ka'annahu adrakahu, maka dia tidak lewat ataupun dia tidak hilang benda tu, au ka'annahu adrakahu, seolah-olahnya dia dapat kembali, seolah-olahnya dia dapat kembali hizib dia tu. Jadi apa yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab, hizbuhu minal lail, zikirnya pada waktu malam, maksud sentiasa dia melazimi benda tu pada waktu malam, zikir dia tu. Satu malam mungkin tertidur ataupun terlupa ataupun ada benda-benda yang menghalang daripada dia membaca hizib dia tu pada waktu malam, maka besoknya dia qada balik. Faqara'ahu, dia baca pada keesokannya, hina tazulu syam, bila matahari tergelincir, sampai salat zuhur, antara itu. Fa innahu, maka dia tak hilang benda tu, dapat balik dah. Hak ni macam orang yang sentiasa melazimi, sebelum ni kita cakap bab salat sunat, melazimi salat sunat kemudian tertidur waktu malam tu, ataupun qiyamul lail, kemudian esok pagi dia qada balik solat malam dia tu, dia dapat. Tapi kalau dia tak ada sembahyang malam, tak bangkit malam pun, jadi ini tak nak qada bagi dia lah. Samalah kalau malamnya maka ada hizib pun. Tiba-tiba siang-siang konon-kononnya nak qada balik dah. Hak ni tak ada lah. Jadi ini maksudnya orang yang dah sentiasa melazimi dia, yang sentiasa melazimi dia, kemudian dia terlupa ataupun tertinggal ataupun tertidur, maka besok dia boleh baca lagi dan dia dapat pahala tu, ataupun dia dapat balik cover zikir hizib yang dia tinggalkan. Dalam riwayat yang lain yang lebih mahfuz, yang lebih riwayat yang lebih sahih, disebutkan man nama an hizbihi faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tertidur an hizbihi, daripada hizibnya, barang siapa tertidur dan terlupa membaca hizibnya, faqara'ahu, dan dia membacanya antara salat fajar dan salat zuhur. Maksudnya besok harinya salat fajar, antara salat fajar dengan salat zuhur, dia baca balik hizib yang dia terlupa atau tertidur pada waktu malam harinya, kutiba lahu, ditulis baginya seolah-olahnya dia membaca pada waktu malam, seolah-olahnya dia membaca pada waktu malam. Hak tu, riwayat tu lebih mahfuz, lebih kuat dan lebih sahih. Al-lail, para ulama menulis tentang kaedah mempelajari Al-Quran ataupun kaedah menghafaz Al-Quran, ataupun bagaimana cara kita mentadabbur Al-Quran. Jadi banyaklah mafatih, banyaklah kunci-kunci cara-cara yang disebutkan oleh para alim ulama kita, bagaimana kita membaca Al-Quran atau bila time yang sesuai dan yang cantik untuk membaca Al-Quran. Maka disebut antakuna qira'ata fil lail, hendaklah menjadikan waktu malam itu waktu membacanya. Wa khasatan waktu sahur, yang khasnya, lebih khususnya waktu sahar, waktu sebelum menunggu subuh, waktu sahur. Dan disebabkan malam itu hudu was-safa, malam itu lebih tenang, was-safa, lebih murni. Kemudian dengan sebab barakatil waqt haisun nuzulil ilahi, time yang barakah apabila turunnya Allah ke langit dunia, time yang penuh barakah, iaitu sepertiga malam akhir, sahar, waktu suhur, itu waktu barakah.
Dan time itu dibukakan pintu-pintu langit. Time itu dibukakan pintu-pintu langit. Jadi time itulah time yang cantik untuk kita membaca Al-Quran ataupun mentadabbur Al-Quran. Para ulama kita, hatta atau orang barat pun dan sebagainya, mengiktiraf bahawasanya baca ataupun belajar pada waktu suhur ataupun tengah malam, bangkit tengah malam ataupun pagi, dia kata hak itu waktu yang terbaik hafalan atau waktu yang terbaik buat kajian. Dan itu memang semua kita pun akuinya lah. Kalau kita bangkit pagi-pagi itu cuba hafal Al-Quran tu, senang sikit dapat daripada duduk tengah sibuk tengah hari buta tu. Dah macam-macam kerja kita buat, tu cuba hafal time itu. Serabut dengan macam-macam kerja yang kita buat, masyghul, sibuk dengan benda-benda lain, berbanding waktu sebelum subuh. Dan pagi pun okey, lepas subuh tu itu waktu yang cantik. Dan juga ianya merupakan time yang para ulama kita gunakan. Ruhbanul bil-lail, fursanu fin nahar. Itu waktu malamnya ruhban, waktu malamnya pendeta, waktu siangnya fursan, perwira. Wa mimma yadullu ala qaunil qira'ati fil laili ahadu min mafatih at-tadabbur qaulullah azza wa jal. Antara dalil yang menunjukkan bacaan pada waktu malam itu salah satu kunci untuk tadabbur Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, bangkit tahajud, buat suatu amalan nafilah, amalan sunat. Asa an yab'athaka rabbuka, mudah-mudahan Allah mengutuskan engkau atau meletakkan kedudukan engkau pada tempat yang mulia, maqaman mahmuda. Tengah malam bangkit tahajud dengan harapan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang mulia. Itu dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Muzammil, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nashi'atal lail, pada waktu malam, bangkit pada waktu malam, hiya ashaddu wata'an, sangat-sangat tenang. Ashaddu wata'an wa aqwamu qila, dan bacaannya lebih berkesan. Wa aqwamu qila, bacaannya lebih bagus. Pada waktu malam, ashaddu wata'an, sangat-sangat tenang, dan bacaannya lebih menusuk kalbu ataupun lebih kita rasa. Ini pada waktu malam. Surah Al-Muzammil, Allah suruh Nabi bangkit pada tengah malam. Yaqulu Ibnu Hajar an mudarasati Jibril alaihi salam li Rasulillah fi kulli lailati min Ramadan. Kata Ibnu Hajar tentang Jibril pada setiap malam Ramadan datang kepada Rasulullah untuk membacakan Al-Quran ataupun tilawah. Al-maqsudu min at-tilawati al-hudur wal-fahmi, lianna al-lail midhannati dhalika lima fi an-nahari min asy-syawaghil wal-awarid ad-dunyawiyah wad-diniyah. Maksud tilawah al-hudur wal-fahm, hudur, hadir hati dia, wal-faham, dan faham. Jadi waktu malam itu lebih sesuai. Jibril datang waktu malam, tilawah dengan Nabi pada waktu malam. Jibril baca, Nabi cek. Nabi baca, Jibril cek. Hak ni tilawah. Jadi bila waktu malam Jibril datang mengajarkan Al-Quran, maka hak ni lebih hadir, hatinya lebih tenang dan lebih faham pada waktu malam. Kerana pada waktu malam itu time dia, time yang sesuai, berbanding dengan pada waktu siang yang banyak syawaghil wal awarid, banyak kerja, banyak halangan, iaitu halangan duniawiyah dan halangan diniyah. Halangan dunia dan diniyah juga. Siang-siang mau bangkit berdakwah kepada orang pula. Jadi kerja waktu malam itu, hak itulah kerja kita dengan Allah Ta'ala. Siang kita berdakwah, malam tadi ruhbanul lail. Siang-siang fursan pahlawan ya.
Jadi dakwah pada waktu siang disibukkan dengan urusan dunia. Nabi nak itu, nak takbir, Tuhan nak takbir ni, semua waktu siang. Tapi waktu malam ialah time untuk Al-Quran, time untuk Allah Azza wa Jal. Dan ayat-ayat yang lain banyak yang menceritakan tentang waktu malam. Qala Al-Hasan ibn Ali, kata Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, inna man kana qablakum ra'aw al-Quran rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqqadunaha fin-nahar. Kata Hasan ibn Ali, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ra'aul Quran, melihat Al-Quran itu rasail, surat daripada Tuhan mereka, rasail min rabbihim, fakanu yatadabbarunaha bil-lail, dan pada waktu malam lah mereka tadabbur surat-surat daripada Allah Ta'ala tu. Malam kita tadabbur, kerana waktu siangnya tak dapat, tak boleh. Wa syahidu qawluhu yatadabbarunaha bil-lail, daripada perkataan Hasan bin Ali tadi kita ambil yatadabbarunaha bil-lail, mereka tadabbur pada waktu malam. Qala Syekh Atiyah Salim rahimahullah, menceritakan tentang syekh dia, Syekh Asy-Syanqiti. Syekh Atiyah Salim menceritakan tentang guru dia, Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah. Wa qad sami'tu Syekh yaqul, aku dengar Syekh Syanqiti kata, la yasbutul Quran fi sadr wa la yusahhil hifdhuhu wa yuyassiru fahmuhu illa al-qiyam bihi fi jawfil lail. Tidak, la yasbutul Quran, Quran tak lekat, tak sabit dia, tak lekat dia dekat dada. Wala yusahhilu hifdhu, dan tidak mudah untuk menghafalnya. Wa yuyassiruhu fahmuhu, dan susah untuk memahaminya, melainkan kita bangkit pada pertengahan malam. Melainkan kita bangkit pada pertengahan malam. Hak tu time hafal, time tadabbur. Dan time kita nak faham waktu tengah malam, tak ada siapa ganggu pun. Orang lain ganggu. Dalam bilik ada orang berdengkur, tu je gangguan dia. Pergi tempat yang sunyi sikit. Di malam sunyi. Qala An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi lil mar'i an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Quran fil lail akthar. Kata Imam An-Nawawi, sepatutnya seseorang itu lebih i'tina', lebih memelihara ataupun lebih dengan Al-Quran ni, dengan bacaannya pada waktu malam kena banyak. Pada waktu malam kena banyak. Wa fi salatil laili akthar, dan salat malam banyak. Wal ahadith wal athar fi hadha kathiratun wa innama rajjahtu salatil lail wa qira'ati li kauniha ajma'u lil qalb. Dan banyak hadis tentang asar yang menceritakan tentang perkara ini, dan aku mentarjihkan salatul lail, salat malam, dan qira'atul, membaca pada waktu malam, aksar li kauniha, kerana ajma'u lil qalb, kerana lebih menghimpunkan hati itu, maksudnya hadir. Wa ab'ada an syaghilat wal malhiyat wa tasarruf fil hajat, dan kita tak diganggu dengan kerja-kerja lain pada waktu siang ataupun hajat-hajat yang lain. Wa asunu an riya wa ghairuhu min al muhbitat ma'a ma jaa bihi syara' min ijadil khairat fil lail, dan menghindarkan daripada riya, dan menghindarkan daripada riya. Di tengah malam siapa bangkit, siapa yang tahu? Tak ada orang tahu pun, kita dengan Allah Ta'ala saja. Jadi tak ada ruang nak riak kat situ. Mulai-mulai pukul malam dia bangkit buat Skype dengan orang, kau ni kiam mulai lah, tu lain. Hanya dia bangkit seorang-seorang, dia baca Quran, dia salat malam, hak tu dia lebih ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Itu kata Al-Imam Nawawi. Jadi pada waktu malam itu ialah merupakan amalan salaf ataupun amalan para ulama kita dalam mentadabbur Al-Quran ataupun menghafaz Quran dan membaca Al-Quran. Wa haddatsani an Malik an Yahya ibn Sa'id annahu qala kuntu ana wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban jalisain فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك
Faqala ar-rajul akhbarani bi annahu ata Zaid bin Thabit faqala lahu kaifa tara qira'at al-Qur'an fi as-sab'. Faqala Zaidun hasanun wala an aqra'uhu fi nisf aw 10 ahabbu ilayya wasalni lima dhak. Qala fa inni as'aluk. Qala Zaid likay atadabbarahu wa aqif alayh. Daripada Malik dari Yahya bin Sa'id bahawasanya dia berkata, aku dan Muhammad bin Yahya bin Habban tengah duduk sekali. Lalu Muhammad memanggil seseorang, kemudian berkata, beritahu aku tentang apa yang engkau dengar dari ayahmu. Maka laki-laki itu pun berkata, ayahku memberitahuku bahawasanya ia datang kepada Zaid bin Thabit lalu berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu ataupun bagaimana menurutmu kalau Al-Quran itu dikhatamkan dalam masa 7 hari? Kata Zaid menjawab, baik Hasan, tapi lebih aku sukai bila aku boleh membacanya dalam setengah bulan, lagi lama, atau 10 hari. Tanyakan kepadaku mengapa demikian. Ayahku berkata, aku tanyakan itu kepadamu. Zaid berkata, agar aku boleh menghayati dan mengetahuinya, supaya aku atadabbarahu, supaya aku boleh tadabburnya, itu faham, wa aqif alaih, berhenti dan tadabbur. Ditanya tentang 7 hari, bagus, tapi kalau boleh setengah bulan, lagi lama, ataupun 10 hari. Setengah bulan ataupun 10 hari, bagi lagi lama. Kenapa? Sebab aku nak tadabbur dia. Baca bagi lambat, maka kita boleh tadabbur dia lagi setengah bulan, ataupun lagi lewat daripada itu pun. 7 yang ditanya. Hak ni membaca Al-Quran dan time nak khatam tu bila? Bila time nak khatam? Antara time yang disebutkan seperti kita dengar tadi, sab'atu ayyam ila syahr, 7 hari hingga ke 1 bulan. Wa naha an aqall min 3, dan dilarang kurang daripada 3. Wa ja'at nusus fi an-nahyi an hajar al-Quran akthar min 40 yawman. Jadi yang baik dikatakan 7, kurang daripada 3 tak boleh, dilarang. Dan datang nas yang melarang untuk kita meninggalkan Al-Quran lebih daripada 40 hari. Maksudnya 40 hari dia tak baca Quran. Tu ada nas yang melarang. Qala Abu Jamrah, qultu li Abi Abbas, inni sari'ul qira'ah wa inni iqra'ul Quran fi 3. Qala la an aqra'ul Baqarah fi laylatin fa atadabbaruha wa urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'u kama taqul. Kata Abu Jamrah, aku berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku baca Quran cepat dan aku boleh membacanya dalam 3 hari, fi 3 hari. Qala, kata Ibnu Abbas, la an aqra'u al-Baqarah fi laylatin, kalau aku membaca al-Baqarah dalam fi laylatin, dalam 1 malam, fa atadabbaruha, dan aku bertadabburnya, wa urattiluha, dan aku bertertil pelan, ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada cara baca macam kau baca. Maksudnya lambat, bagi lambat, dan nak tadabbur, dan kita tertil. Hak tu disebut dalam Akhlaq Ahlul Quran oleh Al-Imam Al-Ajuri. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas lagi radhiyallahu anhuma, la an aqra'u surah urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'u al-Quran kullahu.
Kata itu disebut oleh Imam Nawawi, riwayat itu dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitu tibyan, penjelasan dalam adab orang yang membawa Al-Quran. Dia kata, kalau aku membaca satu surah, aku uratilah, aku tartil, itu lebih aku suka daripada aku baca Quran semua sekali. Baca satu surah dan tadabbur, baca pelan-pelan, itu lebih aku suka daripada baca Quran seluruh sekali. Maksudnya cepat. Biar baca lambat, atau biar ambil satu surah dan kita baca dan kita faham. Baca pelan-pelan. Wa dzakara an Uthman radhiyallahu an annahu kana yaftatihu lailatal jumu'ah bil baqarah wa yakhtimu lailatal khamis. Kata daripada Uthman radhiyallahu an, dia yaftatahu lailatal jumu'ah, dia bermula pada malam Jumaat dengan surah Al-Baqarah, wa yakhtimu lailatal khamis, dan selesai pada malam Khamis. Dia start baca Al-Baqarah pada malam Jumaat, kemudian dia habis baca surah Baqarah lailatul Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 7 hari surah Al-Baqarah. Maksudnya baca pelan, lambat, dan dia tadabbur. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yaqra'ul Quran fi aqal min thalasi aqra'uhu fi sab' wa yuhafidhu ar-rajul ala hizbih. La yaqra', jangan baca Al-Quran kurang daripada 3, itu 3 hari. Iqra'uhu fi sab', bacalah dalam 7 hari. Wa yuhafidhu, dan seorang lelaki yang dan dia mahafaz, iaitu hizib tu yang kita sebut tadi, dalam konteks sama ada zikir ataupun hizib, itu dia melazimi Quran lah. Hak tu hizib dia, hak tu zikir dia. Wa qala an-Nawawi anil khatami fi sab', kata Imam Nawawi tentang khatam Al-Quran dalam 7 hari. Fa'ala al-aktsarina min as-salaf, hak tu dibuat oleh banyak salaf. Hak tu dibuat oleh banyak salaf, iaitu 7 hari. Jadi hak 7 hari khair, bagus. Kurang daripada 3 hari tak boleh. Kurang daripada 3 hari tak boleh. Ialah 3 hari nak baca satu Quran, bagaimana cara bacanya? Dia laju. Sekejap lagi mungkin bacaan silap, mungkin baris tertukar, mungkin bila dah baca laju faham pun tidak. Tambah lagi kita orang Melayu, bukan kita faham. Arab dia baca laju pun mungkin dia faham, tapi bila dah baca laju dia tak berapa nak faham lah. Baca laju macam kita baca apa benda aku baca, aku tak faham lah. Baca lagi sekali kan tak ada faedah. Tapi kalau baca kita faham. Kita orang Melayu lagilah baca Quran laju tak faham, pelan pun tak faham. Sebab itu baca pelan-pelan dan kita tadabbur. Buka habis surah Fatihah, buka makna, tengok balik, ulang balik apa makna dia, bla 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 bla. Hal tu lebih bagus daripada baca Fatihah Baqarah habis, betul dah habis. Jadi itu kaifiat, itu cara tahzibul Quran wa muddatil khatam. Itu cara tahzib, itu melazimi Al-Quran dan muddah tempoh khatam Al-Quran tu. Kepentingan tahzibil Quran wal muhafazatu alaih, antara kunci untuk tadabbur Al-Quran ialah at-tikrarul usbu'i lil Quran, ulangan seminggu, al-usbu'i ataupun mingguan, ulangan mingguan lil Quran, untuk Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk kita beramal dengannya, dan ia suatu wasilah, wasilah amal itu mesti dengan al-ilmu bih, mesti kita ada ilmu untuk kita amal Al-Quran. Dan ilmu itu tidak akan dapat melainkan dengan kita membaca Al-Quran dan kita mentadabburnya, baru dapat ilmu. Kita mesti beramal Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan untuk diamal. Macam mana cara nak amal? Mesti ada ilmu. Macam mana nak ada ilmu? Baca Quran dengan tadabbur, dengan faham Al-Quran, baru dapat ilmu. Bila dapat ilmu, baru kita boleh amal Al-Quran tu.
Dan apabila taqarabat awqatul qira'ah wa kullama kathura tikraru kana aqwa fi rusukh ma'anil Qur'anil Karim. Apabila waktu kita baca Quran itu dekat antara bacaan ini dan bacaan berikutnya, maksudnya tak setiap hari baca, jadi antara apa orang kata kesinambungan tu dekat. Bila dia dekat, kemudian banyak ulang, bila diulang, maka lebih kuat untuk makna tu masuk. Lebih kuat untuk makna tu masuk. Rusukh, rasikh, orang yang apa, yang mantap ataupun dia lekat dalam tu, lekat betul tu rusukh. Jadi bila baca Quran, tadabbur dan time tak ni gap. Baca hari ni punya banyak, betul sebulan tinggal sat letih. Ni dia tidak dekat zaman dia baca tu. Jadi kita nak supaya dia sedikit tetapi berterusan, ada kesinambungan, dan antara bacaan yang berikutnya, bacaan berikutnya, gap ni tak jauh. Yang elok ni setiap hari, sikit. Jadi bila begitu dan kita tadabbur, maka makna tu lebih dekat. Lagi banyak kita baca, setiap hari kita baca. Hari ni kita buka makna surah Fatihah, nanti kita buka pula makna surah Al-Baqarah, besok lagi makna lagi, dan berterusan. Depan tak payah buka tafsir dah, ini aku dah faham dah lepas lah. Dan diingat, sebab bacaan ni tak jauh tinggalnya. Diingat, oh ni dah baca dah, ini makna ni dah baca dah, Tapi kalau baca tu 2 bulan tinggal pula, ulang balik itu apa makna dah, aku lupa dah kan. Baca Fatihah je, Fatihah tu dia baca makna dah, ingat dah. Besok baca lagi memang ingat. Cuba sebulan tinggal. Lepas sebulan tu, Allah, apa makna aku lupa. Memang sebab dah ditinggal dan dia tidak, dah jauh. Jadi apa benda yang telah kita baca, kita semua lupa dah. Sebab itu pentingnya tikrar, ulang, dan jangan tinggal lama. Wa min ajli zalika kana as-salafu yuwadhabuna ala qira'ati al-Quran wa yahrusuna ala kathrati tilawatihi wa tikrariha. Oleh kerana itu para salaf yuwadhabuna ala al-qira'ah, sentiasa berterusan dalam membacanya. Wa yahrusuna ala kasrati, dan dia menjaga supaya banyak membacanya dan banyak mengulanginya. Wa man zanna annahum yaqra'unahu min ajli sawabil qira'ah faqad qasira fahmuhu fi hadzal bab. Dan barang siapa yang menyangka mereka itu baca hanya untuk mendapat pahala sahaja, maka dia salah faham apa yang mereka lakukan. Barang siapa yang kata para sahabat itu memanglah banyak baca tapi dia nak pahala je. No, para sahabat bukan macam tu. Mereka baca di samping pahala untuk tadabbur dan untuk faham dan untuk tikrar, ulang supaya mereka faham. Hak tu yang kita baca tadi, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu, siapa yang tertidur daripada hizibnya dan dia pada keesokannya dia membaca di antara salat fajar dan salat zuhur, maka akan ditulis baginya qira'atan minal lail, akan dibaca bacaan daripada malam itu. Wa qala Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, ma taraktu hizba suratin minal Qur'an min lailatiha mundu qara'tul Qur'an. Ma taraktu, aku tak tinggalkan hizib surah, aku tidak meninggalkan hizib bacaan satu surah. Hizib tadi zikir, dia tak meninggalkan bacaan satu surah daripada Al-Quran pada waktu malam semenjak dia membaca Al-Quran. Kata Uqbah bin Amir, semenjak dia baca Quran, dia tak pernah tinggal setiap malam satu surah. Setiap malam satu surah. Wa an Khaythamah rahimahullah قال انتهيت إليه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف فقال هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليلة. Kata an Khaythamah, daripada Khaythamah, dia pergi kepada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dan dikata dia membaca mushaf. Faqal
Hadha hizbi, inilah zikirku, zikir harianku. Hadha hizbi alladhi uridu an aquma bihi lailah, yang aku nak setiap malam aku baca. Inilah zikirku yang aku nak setiap malam dibaca, iaitu Al-Quran. Begitu juga yang dibuat ataupun bacaan ataupun cara para sahabat menghafaz Al-Quran ataupun cara mereka mempelajari Al-Quran, mereka tidak lebih daripada 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Mereka membaca 5 ayat, kemudian bagi faham, tadabbur, sehingga mereka dah faham dan mereka dah amal dengan 5 ayat, baru pindah 5 ayat berikutnya. 5 ayat berikutnya tadabbur, faham, kemudian amalkan. Okey, dah settle, dah amalkan, 5 ayat berikutnya. Itu cara dia. Hak tu pun dibuat oleh orang-orang yang menghafal Quran lah, 5 ayat demi 5 ayat, 5 ayat demi 5 ayat, sikit-sikit, sikit-sikit, tetapi berterusan. Walaupun sedikit tapi berterusan, itulah barakah dia, barakah. Bila nak habis 5 ayat, 5 ayat, memang bukan kerja kita ataupun untuk berlumba bagi habis. Kerjanya bagi 5 ayat dipaham dulu lah, hafal dulu dan faham, kemudian barulah pindah ayat berikutnya, barulah pindah ayat berikutnya. Kita tak mesti mesti khatam cepat-cepat. Macam tu juga lah kita mengaji pun, bukan mengaji mau habis satu kitab itu mau cepat, cepat haram faham pun kan. Dia pelan-pelan, mengaji ni pelan-pelan. Sebab itu ngaji tul zaman, time mengaji tu panjang, lama. Sebab sikit barakah. Bila dia barakah sebab berterusan, hak tu ilmu yang kita dapat tu barakah tu. Barakah. Dulu baru nak start ni, baru nak start kitab pun tebal, baru nak start. Allah, bila nak habis kan. Time bila kita nak habis, oh Allah, 5 tahun dah kita baca kitab ni, habis. Barakah. Seronok rasa ni tak? Barakah. Itulah barakah. Ngaji pelan-pelan dia habis. Tapi ngaji bom habis. Simak hadis. Apa? Majlis mendengar hadis tak? Hak ni mendengar hadis ni, orang nak ambil sanad. Cara ambil sanad macam-macam lah. Ada baca hadis, kemudian syekh syarah. Bila syarah tu yang lambat tu. Ada ambil hadis, baca habis. Ada baca hadis tebuk-tebuk. Bab ni kita baca 2 hadis, bab berikutnya 2 hadis, bab berikutnya 2 hadis, habis ambil sanad. Hak tu cara orang ambil sanad. Hak yang dok ambil sanad laju-laju tu, hak ni orang dah halim lah, orang dah ada ilmu dah. Baru dia ambil sanad, dia nakkan sanad itu aja. Tapi orang yang tak ada ilmu, patutnya bacalah satu hadis belajar, satu hadis belajar, satu hadis belajar. Bila dah habis dan baru dapat sanad kan, baru dia faham. Ini budak-budak muda kita sekarang ni ada kesungguhan belajar hadis, bagus ya. Belajar. Oh, sini ada simak hadis, sini ada simak hadis, ni hasil maksimal. Semua dah pergi dengar, ambil sanad dah habis. Tidak. Dah ambil sanad, dah kumpul sanad dah, dapat dah tunjuk ke orang. Ni sanad aku lah, sanad Bukhari. Hak ni sanad Muwatta. Hak ni sanad ni. Nak berbangga-bangga. Hak ni baik tak payah ambil sanad. Orang tak ambil sanad pun tak ada masalah pun, lagi barakah daripada pergi ambil sanad tu. Tapi bukan maksudnya kita bukan tak payah ambil sanad. Ambil sanad tu sekatilah, siapa nak ambil pergilah ambil. Sebab kita mungkin nak barakah bagaimana cara ulama-ulama kita mengaji dulu. Itu cara dia. Cuma kalau dah seronok sangat duk ambil sanad, faham tak juga. Ambil sanad punya belambak, kutub sitah ada sanad, ada kutub tis'ah ada sanad, buku ini ada sanad, buku ini diijazahkan oleh guru, buku ini diijazahkan oleh guru. Apa tak faham, lagi teruk pemahaman dia kepada manhaj, lagi teruk pula jadinya. Ini tak payah ngaji lagi teruk mengaji hak ni semua sebab mengaji tak ikut turutan. Ngaji kira nak cepat je, sedangkan duk baca sangat syair para ulama tu, syair wa tuli zaman. Ngaji ilmu ni mesti tuli zaman, mesti panjang zaman dia. Macam tu lah cara mengaji. Bukan kita mau cepat dapat. Jadi biar sedikit tetapi berterusan. Itu lebih barakah.
Ada soalan? Al-Quran yuhyil qulub kama yuhyil ma'il ard. Kenapa perlunya kita tadabbur Al-Quran? Kenapa perlunya kita membaca dan kita memahami Al-Quran? Kerana Al-Quran itu diumpamakan seperti air. Ilmu, hidayah diumpamakan macam air. Air menghidupkan bumi yang gersang, maka air ataupun ilmu menghidupkan hati yang mati. Sebab itu Al-Quran mesti dibaca. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu, tidakkah orang-orang yang beriman itu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, hati mereka khusyuk kepada zikir kepada Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Tidakkah hati orang beriman itu khusyuk kepada Al-Quran, iaitu zikir kepada Allah Ta'ala? Wa ma nazala minal haqq, dan apa-apa yang diturunkan daripada kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan jadi macam orang-orang yang diberikan kitab, itu puak-puak Yahudi dan Kristian, min qabl, sebelum. Fatala alaihimul amadu, berlalu zaman yang panjang, mereka tinggalkan kitab, zaman berlalu, faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, dan banyak di kalangan mereka yang fasik. Banyak di kalangan mereka yang fasik. Dalam surah Al-Hadid. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahawasanya Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, lepas matinya bumi itu. Qad bayyana lakumul ayat, dan kami telah jelaskan kepada kamu tanda-tanda, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Jadi Al-Quran dibaca. Jangan jadi macam orang-orang yang diberikan kitab, berlalu zaman yang panjang, mereka tinggalkan kitab, faqasat qulubuhum, hati mereka kering dan keras. Sebab tak baca dan tak ditanam ataupun tak disiram dengan Al-Quran ataupun kitab, maka hati mereka keras, dan banyak di kalangan mereka itu orang fasik. Banyak di kalangan mereka itu orang fasik. Jadi meninggalkan Quran, meninggalkan perintah Allah setelah dan apa yang diturunkan daripada kebenaran, itu petunjuk lah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Rasul mereka tinggal. Hak ni keringlah hati dan keraslah hati, dan banyak di kalangan mereka yang fasik. Hak ni juga pesanan untuk kita lah, umat Muhammad. Ada Quran tapi kita dok tinggal lama dah, tak pernah baca. Mungkin budak-budak dulu baca Quran, lepas dah baca Quran dah khatam, lepas dah khatam habislah. Hak tu lah, aku dah khatam Quran dah, kira tak payah baca dah lah, dah khatam dah. Hak ni dia tinggal punya lama. Dulu khatam Quran baca bagus, lepas semua hantar guru-guru rotan lagi. Dapat baca elok, tapi masuk sekolah menengah, masuk universiti, tak baca dah. Tak baca lah, cuba baca, dah tergagap-gagap balik dah. Dah tak boleh baca dah, ataupun baca pun susah, sebab dah tinggal Quran lama dah. Dulu khatam memanglah kau khatam dia terror. Tetapi bila dah lama ditinggal, lidah jadi keras. Kalau lidah pun dah jadi keras daripada baca Quran, apatah lagi hati kita, lagilah keras, sebab jauh tinggal dengan Al-Quran. Itu Al-Quran, apatah lagi yang lain-lain daripada wahyu Allah ataupun petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jal. Sebab itu juga Al-Quran dibaca li'ajlil ilm. Al-Quran dibaca untuk ilmu, iaitu ilmu wahyu, itu daripada Allah Azza wa Jal. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi
waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, satu kitab, anzalnahu ilaik, kami turunkan kepada engkau, mubarakun, barakah, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabbur ayat-ayatnya, waliyatadhakkara, dan untuk diperingatkan ulul albab, orang yang ada pemikiran, orang yang cerdik, ulul albab. Allah kata lagi, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala, kenapalah kamu tak mentadabbur Al-Quran? Walau kana, kalaulah sekiranya Al-Quran itu datang daripada selain Allah, lawajadu, kamu akan dapati banyak percanggahan yang di dalamnya. Jadi tengok Al-Quran, tadabbur. Tadabbur, dia faham, dia tengok, tak ada bercanggah antara satu sama lain pun. Hak itu Allah kata, tadabbur lah. Kenapa kau tak nak tadabbur? Kenapa tak nak berfikir? Kalaulah Al-Quran ini datang daripada selain Allah, mestilah banyak khilaf, mestilah banyak perselisihan, ataupun mesti banyak bercanggah antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, tetapi tak jumpa. Dan kita dah sebut dulu, ada orang nak mengkaji Al-Quran untuk mencari keraguan-keraguan di dalam Al-Quran. Dia nak mengkaji Quran, nak cari kok lah memang Al-Quran ni aku nak tengok lah mana yang bertentangan dan sebagainya. Kapi buka-buka lepas Fatihah ayat pertama, ya, bismillahirrahmanirrahim tu, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Terberhenti dia terkejut. Dia nak cari keraguan, ataupun dia nak cubalah cari dalam Quran ni mana yang bercanggah lah untuk menghentam Islam. Buka-buka kena ayat tu, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan. Terus dia dapat hidayah. Dapat hidayah Allah terus masuk Islam dia. Masuk Islam. Nak cari raib, nak cari syak ataupun nak cari benda yang meragukan. Ayat pertama sekali tak ada keraguan lah. Tu dia terlekat benda tu. Jadi untuk ilmu, afalam yadabbaru al-qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Afalam, tidakkah, yadabbaru, mereka mentadabbur al-qaul, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin, dan banyak lagi ayat yang lain yang suruh kita tadabbur untuk kita mendapat ilmu daripada Al-Quran. Dan ilmu yang kita nakkan daripada Al-Quran, apa dia? Adakah ilmu dunia? Adakah ilmu perkilangan? Adakah ilmu pertanian? Apa yang ilmu yang kita nak dalam Al-Quran? Dijawab oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dengan syair, yaqul wal ilmu aksamu salasa ma laha min rabi'in wal haqqi dhu tibyan, ilmu bi awsafil ilah wa fi'luh wa kadhalika al asma'u lirrahman wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawmal ma'ad ath-thani wal kullu fil qur'ani was sunani allati ja'at 'anil mab'uts bil qur'an. Ilmu bi awsafil ilah, tentang sifat-sifat Allah, wa fi'luhu, dan perbuatannya, wa kadzalikal asma'u lirrahman, dan begitulah ilmu nama-nama ar-Rahman, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, dan perintah, larangan, itulah agamanya, itu agama Islam, perintah, larangan, wa jazaohu yaumal ma'ad ats-tsani, dan pembalasan pada hari yaumal ma'ad, pada hari kita dikembalikan nanti, hari kiamat, wal kullu fil qur'ani was sunanil lati ja'at 'anil mab'uts bil qur'an, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan sunan, iaitu sunnah yang datang daripada al-mab'utsu, yang diutuskan bil Quran, yang diutuskan dengan Al-Quran. Itu ilmu kita nak lengkap, ilmu tentang Allah, sifat Allah, nama-nama Allah,
al-amru wan nahyu, perintah dan larangan Allah terhadap agama kita ni, dan juga penghidupan setelah kematian, itu yaumil qiyamah. Maka itulah ilmu yang kita nak dalam Al-Quran, iaitu daripada dunia ni dan sampailah hari akhirat nanti. Itu diringkaskan apabila Nabi sebut al-iman, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ringkas daripada beriman kitab, malaikat, qada-qadar. Bila sebut beriman kepada Allah dan hari akhirat, merangkumi semua ni sekali. Jadi ilmu yang kita nak, ilmu dunia akhirat semua sekali. Itu ilmu yang kita nak daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang membawa kita takut kepada Allah Azza wa Jal, seperti yang Allah sifatkan kepada para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu daripada kalangan hambanya ialah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Ada apa soalan? Tadi Ustaz sebut larangan yang membaca peninggalan Al-Quran surah Al-Quran. Saya tak jumpa. Tunggu Ustaz. Saya duk cari juga tadi mana. Saya tak ingat mana letak. Tak apa, itu tangguh dulu. Nanti kita cari dulu. Kelak yang akan datang kita begitu. Ada apa soalan lain? Baca surah semayang, baca Quran. Macam mana? Kira baca Quran. Tapi ialah itu khas untuk semayang lah. Kalau kita tak baca pun, hak tu memang kena baca pun sebab benda wajib pun. Mudah-mudahan tak lah. Mudah-mudahan tak lah. Tapi apa dah? Fatihah dia. Fatihah qul huwallah. Ada soalan? Nanti babu ma ja'a fil Quran, bab keterangan tentang Al-Quran lagi. Apa dia? Zuhur insyaAllah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.